Ke samudera naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembap. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera para hadirin sekalian. Saya Haziq Amirul bin Azwan, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman. Tampilnya saya pada video ini bagi menerangkan serba sedikit tentang sebuah buku yang bertajuk Bakti Cuti Sekolah. Buku ini dikarang oleh Nabil Azwar yang diterbitkan oleh penerbit IKA pada tahun 2012. Beliau merupakan seorang penulis yang kreatif. Antara buku lain beliau ialah Penjenayah Villa Meranti dan 3 Penyiasat Hebat. Para hadirin yang saya hormati, buku ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang bernama Zaidi, Khairul dan Afandi pada musim cuti sekolah mereka. Ayahnya Zaidi mempunyai sebuah dusun durian yang sangat besar yang dijaga oleh Lebay Deraman yang merupakan seorang pekerja yang sangat jujur dan amanah yang berumur 60-an. Pada suatu hari, mereka ingin mengunjungi rumah Lebay Deraman yang tidak seberapa jauh dari dusun durian ayahnya, iaitu di kampung Bukit Kepayang. Ketika dalam perjalanan, mereka terjumpa sebuah model kereta lembu yang sangat cantik. Setelah beberapa minit kemudian, sebuah kereta menghampiri mereka. Pemandu itu mengatakan bahawa kereta lembu itu terlepas dari tarikan keretanya. Model itu hendak dipamerkan di sebuah kampung baru yang bernama Kampung Seri Bahagia sempena hari pembukaan kampung tersebut. Beliau mengatakan bahawa kereta lembu tersebut telah dibeli oleh tauke Cina bernama Tan Bun Liang. Setelah pemandu itu pergi, mereka meneruskan perjalanan ke rumah Lebay Deraman. Setibanya mereka di sana, mereka disambut hangat oleh Lebay Deraman dengan penuh bahagia. Setelah berbual panjang, Zaidi dan 2 orang sahabatnya diminta tolong oleh Lebay Deraman untuk menyiasat harta yang ditinggalkan oleh bapa saudaranya yang bernama Haji Abdul Salam yang sangat kaya. Sebelum itu, Lebay Deraman menceritakan bahawa kampung Bukit Kepayang yang ditinggali oleh mereka sangat ketinggalan zaman dari segi kemudahan awam. Beliau juga menceritakan bahawa pada suatu hari, arwah Haji Abdul Salam hilang bersama semua hartanya termasuk kereta lembunya dan ditemukan meninggal dunia. Sepucuk surat yang ditulis oleh arwah sebelum meninggal dunia ialah beliau ada menanam sesuatu dan petunjuknya ada di kereta lembunya. Mereka kemudiannya bersetuju untuk menyiasat perkara tersebut. Dalam perjalanan ke kampung Seri Bahagia untuk mencari kereta lembu yang dijumpai tadi, mereka terserempak dengan Junaidi dan Zakaria yang merupakan penduduk kampung Bukit Kepayang. Beberapa waktu kemudian, mereka meneruskan perjalanan selepas berbual panjang. Dan setibanya mereka di kampung Seri Bahagia, mereka disambut oleh Abang Sulaiman iaitu pemandu kereta tadi. Zaidi dan 2 orang sahabatnya meluahkan hajat mereka pada Abang Sulaiman untuk berjumpa tauke Tan Bun Liang bagi mencari petunjuk pada kereta model lembu tersebut. Selepas puas mencari petunjuk di kereta lembu tersebut, mereka pulang semula ke rumah Lebay Deraman dengan rasa kecewa. Setibanya mereka sampai, Lebay Deraman memberikan sebuah buku harian milik arwah yang dijumpai juga mengatakan bahawa tempat terakhir yang dituju oleh arwah adalah sebuah bandar di Melaka. Mereka kemudian menuju ke Melaka untuk mencari petunjuk di sana, tetapi dihalang oleh seorang lelaki bengis yang bernama Semaun. Semaun memberi amaran kepada mereka agar tidak menyiasat lebih jauh, tetapi diabaikan oleh Zaidi dan 2 orang sahabatnya. Setelah tiba di sebuah ladang yang ditinggal oleh arwah suatu ketika masa dahulu di Bandar Melaka, mereka kemudiannya pergi ke bangsa ladang itu selepas meminta izin dari pemilik ladang, iaitu Encik Muhammad Kumen. Di dalam itu terdapat sebuah kereta lembu yang mereka jumpai sebuah peti besi dan terdapat sepucuk surat di dalamnya yang tertulis sebuah teka-teki. Beberapa jam kemudian, mereka kembali semula ke kampung Bukit Kepayang dan memikirkan teka-teki tersebut. Keesokan harinya, mereka berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut dan mengatakan bahawa terdapat 4 kotak harta yang ditinggalkan oleh arwah Haji Abdul Salam. Pada malam itu juga, mereka pergi menggali di sebuah pinggir sungai di kampung Bukit Kepayang dan menjumpai 3 kotak yang berisi besi sahaja. Tiba-tiba, mereka diserang oleh 3 orang lelaki yang tidak dapat dikenal pasti. Keesokan paginya, mereka terjaga setelah pengsan dan mendapati ketiga kotak tersebut sudah hilang. Walaupun begitu, mereka masih berusaha mencari kotak keempat dan pada akhirnya telah dijumpai yang berisi permata-permata yang berharga. Selepas kejadian tersebut, mereka membuat laporan kepada pihak polis berkenaan serangan yang dihadapi oleh mereka, lalu menyerahkan permata-permata tersebut kepada pihak polis. Selang beberapa hari kemudian, pihak polis memanggil mereka dan mengatakan bahawa permata itu sangat tinggi nilainya yang telah dicuri di Mesir
Pencuri tersebut telah lari ke Malaysia dan menyamar sebagai seorang pelancong dan dijumpai oleh arwah Haji Abdul Salam di kereta lembunya. Selepas kejadian itu, pihak polis memberikan imbalan wang tunai sebanyak RM100,000 sebagai tanda terima kasih atas jasa yang dicurahkan. Pihak polis juga mengatakan bahawa Junaidi, Zakaria dan Semaun telah diberkas oleh pihak polis atas serangannya lalu. Dan kemudian wang tersebut telah disedekahkan oleh Zaidi Khairul Afandi kepada wakil kampung Bukit Kepayang bagi pembinaan kemudahan asas. Hadirin yang dikasihi, jelaslah bahawa kita mestilah tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara dan sentiasa semangat walaupun sudah jatuh berkali-kali agar perkara yang kita perjuangkan itu membuahkan hasil yang sangat lumayan. Pada pendapat saya, buku ini sangat memuaskan dan menarik untuk dibaca oleh golongan yang mencintai buku yang bertemakan penggambaran. Sekian itu sahaja dari kupasan saya berkenaan novel tersebut. Dari hati turun ke mata, menimbulkan segunung rasa cinta. Jika ada terkasar bahasa, tiada yang lain, maaf dipinta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.